Pijak bumi Himalaya ni kami turun pada apa? Kapal terbang ni, peluru motor lah sampai dah. Ambil perlindungan masa tu, senjata apa semua duduk dalam kapal terbang ni. Masa tu tak fikir pasal pegang lah. Masa tu nampak family semua, nampak mak semua, nampak kawan-kawan semua kan. Hilang lah dunia dah. Tak nampak lah dunia, nampak benda lain lah. Kan? Memang dah kata orang nazar dah. Dah sampai macam tu lah. Nampak saya lah. Tak ada harapan dah masa tu. Kenderaan telah berhenti lama di situ. Pada asalnya saya tak tahu kenapa, tiba-tiba saya tengok ada sebiji tank daripada Pakistan berundur. Ada seorang tu dah naik kereta saya, dia pegang kaki saya ni, dia pegang saya. Dia tanya saya pada mana, saya cakap Malaysia kan. Itu yang dia cakap, pegang kaki saya, thank you Malaysia, dia pegang. Somalia, sebuah negara yang terletak di tanduk Afrika. Ia bersempadan dengan Kenya dan Ethiopia serta berada di pesisiran Teluk Aden dan Lautan Hindi. Negara ini mempunyai 10 juta penduduk, sebahagian besarnya beragama Islam. Mogadishu ni satu yang benda asing bagi kita sebenarnya. Dia pun negara Afrika ni, dia bentuk muka bumi dia berbeza. Dia punya perwatakan dia orang dia pun berbeza, cara hidup dia pun berbeza. Dia orang ni keras sikit. Dia tak macam kita. Kita ni lemah lembut. Dia orang ni kasar sikit. Jadi dia orang lebih kepada Islam lah. Kalau kita tengok situ, kalau kita boleh baca Al-Fatihah, dia cukup suka. Itu that's why kadang-kadang tu bila dia orang tanya kan, Malaysia, Muslim, Al-Fatihah, kita baca, dia seronok. Konflik Perang Saudara Somalia mula meledak pada tahun 1988. Puncanya, perebutan kuasa kepimpinan antara parti politik yang memerintah dan pasukan tentera negara itu. Permusuhan itu telah mengakibatkan lebih 300,000 orang awam terbunuh. We ask it to stop the war, to put down the weapons, to come together, sit together, and settle the differences through a peaceful dialogue.
Rentetan peristiwa tersebut, seramai 870 orang anggota tentera dari Batalion ke-19, Regimen Askar Melayu Diraja, Mekanis, telah menyertai pasukan keamanan bangsa-bangsa bersatu ke Somalia. Batalion ini dikenali sebagai Malbat 1. Kalau kita tengok pada sejarah, permulaan Malaysia dijemput, diundang untuk menyertai Pertubuhan Bangsa Bersatu adalah pada tahun 1960 di Kongo. Jadi berdasarkan pada prestasi kita di Kongo dan seterusnya, selepas pada itu banyak di negara-negara lain, di Cambodia, Namibia dan sebagainya, sebagai satu kontingen. Dan di setiap penglibatan kita ni, tentera Malaysia telah mempamerkan tahap profesionalisme yang tinggi, yang boleh dibanggakan dan diiktiraf oleh negara-negara yang terlibat. Jadi berdasarkan pada prestasi dan juga profesionalisme yang dipamerkan, Malaysia Tentera Darat pun kita diberi penghormatan sebanyak masa. Itu yang pertama. Yang keduanya, kesanggupan kerajaan Malaysia sendiri untuk menyertai PBB. Ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada pengiktirafan Tentera Darat ni untuk diberi penugasan dalam misi-misi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Aziz Barakatullah yang berusia 31 tahun waktu itu amat teruja dapat berkhidmat di luar negara. Namun, kejadian hari pertama ketika sampai di lapangan terbang membuatkan dia tergamam seketika. Belum nak pergi ni saya rasa seronok. Pasal kita kecil-kecil duduk main perang combat semua. Saya nak tengok suasana perang macam mana, nak merasa. Lelah sampai sana baru kita tahu perang macam ni rupanya. Kecil-kecil kita kan main lawan tembok apa kan. Pijak bumi Somalia ni kami turun pada apa? Kapal terbang ni, peluru motor lah sampai dah. Ambil perlindungan masa tu, senjata apa semua duduk dalam kapal terbang lagi. Nyorok macam tu. Memang kita duduk kat sana seminggu dua lah, kita rasa takut lah, rasa tak biasa lagi kan. Bila dah biasa, tak kisah lah. Malam-malam dengar mortar jatuh gegar. Bangun pagi tengok bendera mana jatuh separuh, Itali separuh, Amerika separuh. Tahu dah. Oh, yang semalam tu kena kan. Kita dah lama tak irau lah, tak kisahlah kan. Tak adalah kelang kabut. Kalau masa baru-baru tu mungkin lah, sampai berguling kelambu kan, lari nak masuk kubur kan. Sampai langgar-langgar semua katil-katil, terbalik katil-katil lah nak masuk kubur lari kan. Bila dah lepas 2 minggu tu, school lah kan. Tak apa, lari keluar ambil senjata, pakai, relax, keluar, boom, masuk dalam kubur kan. Okey lah. Sepanjang 3 bulan pertama di Mogadishu, tentera Malaysia ditugaskan meronda di sekitar kota Mogadishu. Tugas utama kami meronda lah. Sektor-sektor yang dah dibagi, kita meronda. Kalau ada misi, kita semalam dah beritahu dah ada ronda semua, kita pergi ronda lah. Kalau buat pengiring, dia orang akan beritahu lah, ada pengiring, kumpul kat mana, siapa yang kita nak pengiring kan. Kita buat ada hantar barang makanan, kita ni lah. Kita siapkan kenderaan kita, lepas tu move. Kita pergi kat objektif lah, pergi objektif semua. Semua dah kita buat jiwa murni semua, jiwa kan. Habis kita balik camp. Mereka juga terlibat dalam operasi khas bersama pasukan tentera negara lain. Lepas tu bersama tu juga kita ada operasi-operasi khas yang kita buat. Macam kita dah ada buat operasi dipanggil garas auto, di mana kita nak menangkap orang kanan Farah Aidit. Kita buat coordinates
Kita buat operasi dekat hospital Banadir masa tu untuk dia orang gunakan hospital sebagai tempat simpan senjata. Troop saya terlibat, anggota ESOP terlibat sebagai search element dan anggota kenderaan terlibat sebagai koden. Pada masa tersebut saya membuat search daripada pintu ke pintu lah, daripada di dalam hospital. Seperti yang telah diarahkan oleh ketua kami lah. Walaupun misi itu menemui senjata berbahaya, ia menimbulkan rasa gelisah orang awam. Dan pada masa tersebut yang menjadi apa kepada kita adalah orang awam lah. Yang orang awam yang marah kepada kita kerana kita membuat search di dalam hospital. Yalah, kita itu adalah sebahagian daripada tugas kita, kan. Kita cuma melaksanakan tugas tu dan seterusnya apabila tamat misi itu kita keluar daripada kawasan tersebut. Tak silap saya 5, 6, 7, 6 operasi yang kita dah buat selama ni. Kita dah buat pun. Dan ada operasi-operasi yang gagal pun ada. Yang mana tentangan terlampau hebat tu. Tiada siapa menduga kegelisahan orang awam itu akan mempengaruhi arus pertempuran yang bakal mereka lalui. Beginilah keadaan kamp pasukan tentera Malaysia. Khemah yang didirikan berbentuk iglu dikelilingi kubu pasir. Sebuah khemah menempatkan 6 hingga 8 orang. Pada 3 Oktober 1993, mereka menjalani rutin harian seperti biasa. Kami di dalam pasukan 19 RMD membuat aktiviti biasa yang mana A kami adalah hari rest dan B kami membuat rondaan. Saya tengah lepak kat kubu lah. Masa tu buat pentadbiran masa sendiri kan. Cuci kereta ke, bersih-bersihkan kereta kan. APC tu bersihkan kat dalam dia semua. Lepas tu kubu-kubu yang kat kereta tu yang tak dah sengit-sengit kita betulkan lah. Kan? Lepas tu kita tengok dia orang main sukan apa kat depan tu kan. Ada bola tampar apa. Kita duduk kat kubu je lah. Petang tu kami ambil sebab agar. Kan? Kami ambil sebab agar lengkong lah. Kat camp tu. Habis tu kami tengah duduk main sebab agar, kita nampak helikopter Mak Saleh Hemangan. Dan balik Hawk mereka lah. Duduk gegar ke atas ni kan. Duduk ke atas. Lepas tu kami dengar beri tembakan. Suasana hari itu agak berbeza dari lazimnya. Mereka kurang pasti apa yang sebenarnya berlaku. Pada asalnya kita tengok banyak aktiviti pergerakan di udara ni. Banyak pergerakan di udara tetapi kita tak tahu apa sebab. Sebab kita tak dapat maklumat. Sebab operation yang dilakukan oleh mereka dia bersendirian. Menurut laporan, tentera Amerika Syarikat sedang melakukan operasi memberkas 2 orang kanan Jeneral Muhammad Farah Aidid. Operasi itu dijangka selesai dalam masa 30 minit saja. Tapi sesuatu yang di luar dugaan berlaku. Mereka tersalah jangka akan capabilities ataupun kekuatan Aidid sendiri dengan sokongan bantuan-bantuan penyokong-penyokongnya. Mereka telah di-ambush kenderaan mereka dan menjadikan permasalahan besar apabila helikopter yang mereka naiki, dua daripada helikopter yang dinaiki itu telah jatuh
ditembak oleh Aidit. Bila keluar ikut jalan darat, fail sebanyak 4 kali dan barulah dipanggil kita untuk membantu mereka. Tentera Malaysia yang merupakan pasukan tindak cepat telah menggerakkan Company A dan Company B ke pelabuhan untuk menerima arahan seterusnya. Lieutenant Muda Juraimi dan pasukan tiba di sana pada pukul 7 malam. Kan sampai di sana, okey, dia tengok ada B Company dan ikut maklumat yang terima, dia menunggu arahan daripada United Nations headquarters yang akan datang ke situ dan memberi arahan selanjutnya. So dalam lebih 10-15 minit sampai kena Casper, tu brigade commander dia. So masa tu saya tengok troop tank Pakistan pun dah sampai. Jadi daripada pegawai gerakan saya atau officer saya tu dia beritahu kita akan diletakkan sebagai taraf under command pada US Battalion untuk misi penting pada malam ni. Iaitu misi untuk menyelamatkan pasukan ranger yang terperangkap di kawasan Pasar Bakara lah. Order dia bagi saya terlampau ringkas dan kita tak tahu di mana target yang sepatutnya kita nak pergi. Cuma yang kita dimaklumkan melalui jalan-jalan sekalian dan tentera US akan memaklumkan pada kita di mana kedudukan sebab dia orang pun tak tahu di mana kedudukan. Colonel Casper memberi tugas kepada Combat Team Alpha untuk secure satu lokasi helikopter yang jatuh. Untuk saya, satu lagi lokasi helikopter yang jatuh. Jadi mana kita bergerak bersama-sama dengan tentera American Light Infantry ke lokasi masing-masing. Pada pukul 9 suku, pergerakan masuk ke Pasar Bakara didahului oleh Company Bravo. Company Bravo depan, Company Bravo dan diikuti oleh Company Alpha. Lebih kurang 10 minit kita keluar daripada port dia. Dah memang kena tembak dah. Kami tak menjangkakan kami diambush sebelum sampai ke simpang. Walaupun ditembak bertubi-tubi, peluru masih tidak mampu menembusi kenderaan APC mereka. Sampai di satu simpang. Satu simpang di mana kenderaan telah berhenti lama di situ. Pada asalnya saya tak tahu kenapa, tiba-tiba saya tengok ada sebiji tank daripada Pakistan berundur.
pergerakan tadi, mula-mula tadi tank Pakistan, lepas tu tentera US dengan hama dia, lepas tu baru kereta tu kenderaan saya yang pertama kali. Dalam kereta tu saya, ni Arwah Hanan dengan Sobri. Tapi ada lagi 3 pejak kita, saya tak ingat nama-nama kawan-kawan kan. Kami duduk dalam tu, askar mereka bersemangat, kami bergerak. Suasana malam tu memang dia, orang kata malam, waktu malam. Tapi suasana malam pun dia waktu, orang kata cerah, nampak serupa dengan kita sini waktu subuh lah. Kan nak sampai dekat Bakara Market tu, tentera Pakistan dah, yang orang kata apa, dia lencong kat lain, dia keluar pada yang laluan tadi. Tentera US tadi yang ada hama tadi, depa parking kat tepi-tepi. Depa tak boleh nak pi sebab depa ada bakar api lah, apalah, tengah jalan dengan tayar kereta lah apa semua kan. Jadi halang-halangan tu nak pi tak boleh depa ni. Dia berhenti di tepi, tapi jalan tu tak besar, kecil. Jalan kecil, dia berhenti di tepi pun kalau kereta tebal tu dah makan setengah jalan. Lepas tu kereta dia dengan dia ada APC dia lagi sebelah kiri. Jadi dengan keadaan masa tu tembakan daripada tentera Somali, jadi keadaan tu jadi kacau bilau. Pakistan memaklumkan bahawa dia tidak mempunyai night vision goggle dan berbahaya. Sebab tank ni memang dia punya ada polisi dia yang mengatakan dia tidak boleh bergerak di dalam keadaan macam tu. Jadi pada masa tersebut jugalah dia ambil platoon mechanized terpaksa take over daripada kedudukan tank Pakistan tu. Saya ni duduk depan. Saya tak tahu panduan lah. Panduan mana yang saya nak pergi. Jadi apabila tak ada panduan tu, itulah saya kontak dengan Meja Haji sebab saya tanya macam mana tuan, saya nak pergi ke depan ni tak tahu haluan mana nak pergi. Kan? Sebab jalan dia bukannya luas-luas, jalan untuk selorong-selorong, orang kata masuk boleh masuk kan. Lepas tu okey, dia kontak dengan Black Hawk, dengan heli di atas, dia kata okey. OC US dia kata, dia bagi tahu kat Meja Haji, dia kata okey, you suruh dia tengok laser daripada heli, tembakkan laser kan. Dia kata ikut laser tembakkan tu, dia kata jalan itu, ikut jalan tu dia kata. Tu saya pun tengok malam tu nampaklah laser, sebab malam laser tu memang terang, nampak bertali. Saya ikutlah itu. Sampai sana saya pun tak ingat tang mana tu dah. Sampai Bakar Market lah, peluru main tembak lah. Peluru main tembak, bom. Kami pun, kawan kata jangan tembak apa lagi. Kami pun duduk parti ikut termin kecil tu kan. Duduk parti tengok. Dia tak bagi masuk. Mana dia bagi warning kat kita ni. Dia tembak dengan peluru kecil banyak. Dia tembak ni. Sebab memang kami, dia tak bagi tentera Malaysia masuk. Dia tahu kereta ni kereta tentera Malaysia kan. Mungkin dia kata tahu tentera Malaysia nak pergi menyelamat. Tapi dia terpoint kami yang dekat RB, betul-betul RB turun tu, dia tengok tentera US turun. Tu lagi dia tembak tu sampai bertali-tali. Sampai betul-betul saya pun tak tahu nak buat macam mana, bunyi macam-macam bunyi ni. Masa mereka turun tu, saya tengok mata saya ni habis kena tembak dah. Buka pintu tu, turun tu habis terlentang habis dah. Kena tembak. Masa tu kami pun buat tembakan lah.
Pompang, tembak apa semua. Dari depan bangunan tinggi dia nampak lah. Kami duduk tembak pun tembak lubang tu ya, tahu lah memang lubang tu lubang dia lah. Sebab peluru duduk masa tu. Tembak. Lepas tu saya duduk pakai headgear. Saya pakai headgear tu, saya dengar lah pegawai-pegawai semua cakap pusing-pusing. Dia kata, 1, 2, hentikan tembakan. Takut kena pasukan sahabat. Kami pun henti tembakan. Masa henti tembakan tu yang keluar RPG kena kereta kami tu. Lepas tu nampak api besar. Suuuup. Tepat kena dekat HS ni dari bawah kat kanan tu. Kebetulan pula malam tu HS yang nak tutup atas kondo tu. Tak boleh nak tutup. Jam macam mana tau. Nampak lampu-lampu kompartmen dalam tu. Nampak tak? Dia pun duduk atas bangunan. Nampak tu daripada tembak tu. Berapi kan dalam tu. Memang berapi. Memang realnya lah memang berapi. Berasak. Kira headgear Sabri tu tercabut lah. Sekuat-kuat headgear tu. Kira tercabut kira dia punya kuat lah power dia. Yang kena kata saya pun yang pakai headgear saya ni yang tinggal ni tercabut. Saya pun tak sedap. Saya jatuh dalam HS tu. Saya jatuh dalam tu. Saya rasa saya tak ada dah. Saya mati lah. Aziz Barkatullah ni dia duduk kat belakang, dekat rear gunner tu. Duduk kat belakang sana. Mungkin dia boleh terlindung sikit dengan apa radio set kat situ, terlindung kan. Dia lubang tu dia terlindung sikit. Jadi peluru tu mungkin dia tak kira arah kat dia sangatlah. Cuma orang kata apa, letupan tu dia kuat bunyi tu. Itulah masa tu letupan kuat tu mungkin telinga dia pun sampai sekarang ni di orang kata apa, tak dengar. Lepas tu saya pun masa tu lah mungkin tergopo tu jatuh tu sebab pingsan kan. So tak dengar lah, tak tahu pingsan tu lama mana tu. Lepas tu dalam telang 3-4 second ke, saya dengar Sobri panggil nama saya. Azan! Yo! Nan! Nan! Azan, tengok Nan, Azan! Tengok Nan! Dalam ni pasal gelap ni, dalam kereta kuno tak nampak apa. Dengan lampu-lampu semua padam dia. Kan? Tak nampak. Saya pun merangkak habis cari Nan. Alah kereta kuno dari sini pergi situ kan tak besar mana. Saya pun merangkak habis lah. Saya terpegang kepala dia. Kepala dia botak macam tu. Kami sana guncang buat botak kan. Saya pegang kepala, Nan ni. Nan. Saya tarik dia tu pegang bahu dia sini. Saya tarik, tengok belakang dia habis lah. Saya tengok dia, Brin, Nan tak ada. Saya tak ada rasa sedih. Tadi tengok Nan tak ada. Sedih. Dah saya tahu. Boleh ingat. Allah Akbar, Nan dah tak ada! Allah Akbar! Ni, Nan dah tak ada! Allah! Nan, bangun Nan! Nan! Dalam perjalanan menuju ke salah satu lokasi helikopter yang terhempas, konvoi tentera Malaysia telah diserang pihak pemberontak. Dalam kejadian itu, Prebet Aznan ditembak. Okey, sampai di simpang jalan tu, di situ Platoon 3 berhenti lama. Disebabkan semasa pergerakan masuk ke simpang sebelah kiri,
Platoon yang di belah hadapan, iaitu Platoon 2 yang diketuai oleh waktu tu Lieutenant Kamal telah ditembak. Yang mana pada masa tersebut pemandu tu adalah Korporal Mak Aznan yang telah meninggal dunia akibat tembakan daripada RPG. Masa tu lebih kurang dalam pukul 3 petang lah. Isteri CO datang rumah. Masa tu akak dah dapat tahu dah kata ada kematian kat sana. Tapi orang cakap masa tu ada setengah orang duduk kat luar pun ada kan. Dia kata ada orang luar. Kata tak apalah, duk cakap kat anak-anak. Mungkin tak ada dia orang di sana macam tu kan. Kita belum tentu lagi. Ayah kita macam mana pun tak tahu lagi kata. Masa tu tengah duk bagi tidur anak tu, pintu diketuk. Pintu diketuk, masa tu buka pintu. Kita dah dapat tahu dah sumber-sumber dah, cuma kita tak tahu siapa yang kena tu. Jadi bila buka pintu dah tengok isteri CO dengan pegawai-pegawai dia. Jadi masa tu memang orang kata memang tak cakap banyak, memang dah tahu dah, memang laki aku lah. Dah cakap itulah kan. Masa tu terkedu, sengap, diam, terduduk macam tu je lah. Kereta nak pergi ke tempat yang nak ambil tu tak jauh dengan kereta arwah tu. Cara nak ambil tu, masalah dia cara nak ambil tu, bus stand pula ke belakang. Ambil side, buka dulu. Buka pintu dulu, lepas tu bus stand baru pergi rapat balik. Rapat pun dia tak jauh, dia renggang. Kengang. Saya masuk dulu, pergi dekat arwah Nan tu, mangkok cari Sabri. Okey Sabri? Okey Li, okey. Dia kata okey. Lepas tu, relax. Lepas tu, pergi Aziz pula. Aziz, okey. Okey Li, okey. Okey, duduk relax, aku nak pergi tengok Nan. Pegang tu bawah, nak angkat, tak boleh angkat berat. Lepas tu tangan saya basah. Darah. Bila kena tembak ni darah, pasal cerita lah kan, darah manusia banyak. Okay, Sabri, go Sabri, cepat. Cepat. Sambut. Memang sempit betul. Dengan chest dia tu, dah nak musing tu kan. Sempit. Nak buat keluar mayat tu. Allah seksa orang tu dengan gelap, dengan asap mah. Masuk tembak, cepat. Angkat dalam gelap tu. Angkat masuk dalam kereta. Lepas tu tak situ. Sabri pun masuk di ujung kepala mayat tu. Tuduh muka apa. Tutup. Okay, Aziz. Cepat. Duduk tu. Sampai kereta arahan, bunuh. Arahan bunuh, baru bunuh. Bunuh tu pun tembak lagi, bukan bunuh saja. Sampai subuh, tembak. Sampailah Lenak balik, keluar, bertembak. Arwah Aznan meninggalkan seorang balu dan 2 orang anak perempuan yang kini berusia 31 tahun dan 28 tahun.
Walaupun sudah lebih 20 tahun, Nur Hashimah masih terkesan dan merindui ayahnya. Sedih sebab daripada kecil memang tak tahu macam mana rasa ada ayah kan. Hanya surat-surat menjadi pengubat kerinduan. Dari ayah untuk adik, Assalamualaikum adik, apa khabar? Adik sekarang, ayah doakan agar adik sihat selalu. Adik duk buat apa? Adik dah mandi? Dah mandi ke belum? Kalau tak mandi, adik pergi mandi sebelum ni. Adik jangan main panas, nanti adik demam. Mak yang susah sebab ayah tak ada. Adik cuba, adik tanya mak sayang kat ayah tak? Kalau sayang kat ayah, suruh mak cium gambar ayah dan selalu mimpikan ayah. Okey, dek? Tapi duduk kat sana pun banyak surat jugalah. Dia hantar, akak hantar. Sampai kan setiap surat tu dia ada. Kalau dipanjangkan umur, setiap surat mesti dia ada tulis ayat tu. Kalau dia hantar surat, ke akak satu, ke anak seorang satu. Jadi 3 sekali hantar. Masuk dalam satu sampul. Yang ni untuk kakak, yang ni untuk adik dan yang ni untuk mak. Sedih. Walaupun daripada ayah hantar surat tu tak boleh baca kan. Bila kita dah besar, baru boleh baca rasa. Kenapa aku tak boleh baca masa kecil-kecil dulu kan. Pemergian Allahyarham Aznan mendorong anaknya menjadi anggota tentera. Saya sekarang bertugas di Batalion ke-19 Regimen Askar Melayu Diraja Mekanis, iaitu unit terakhir Arwahayah pernah berkhidmat sebelum dia pergi ke Somalia dan dia meninggal kat sana. Saya kat sini adalah sebagai penyelia kanan bahagian pendidikan. Saya lebih kepada pentadbiran untuk menguruskan anggota ataupun anak-anak yang ingin sambung belajar, bahagian pengurusan. Yang saya ingat, diorang bagi tahu ayah dah tak ada. Lepas tu saya cakap dengan member saya tu, nanti besar aku nak jadi askar. Aku nak balas dendam. Cakap macam tu je lah. Tapi tak faham pun apa yang kita cakap tu. Saya memang daripada dulu, daripada selepas dia meninggal sampai sekarang, saya tak pernah rasa trauma dengan kejadian yang timpa dekat dia. Sebab mak pun banyak bagi semangat kan. Dia kata, tak apa, kalau rasa nak jadi askar, teruskan sampai dapat, mak cakap. Kata saya dengan dia baik. Duduk satu kemah kan. Duduk. Tak tahu. Wah. Pintu tu Nan sebelum nak pergi tu dia beritahu saya. Dia pun minta rokok. Nan ada rokok Nan. Ada nah. Dia kata ambil hang aje. Aku tak mau hisap dah. Dia kata Nan ni aje hang tolong bawa. Kata aku paksa tak sedap lah malam ni dia kata. Dia suruh saya bawa kata. Kita Nan tak faham bawa. Balik aku bawa pula. Dia nak jadi kejadian kan. Kalau saya bawa tu dengan saya jalan pilih.
Malam tu saya pun menangis juga. Jadi menangis sedih, takut. Jadi perasaan saya tu macam-macam dah sampai kan. Jadi ingat anak bini kat rumah lah. Semua ada lagi, mak bapak lah satu ada lagi kan, kita ingat lah. Semua kita ingat. Jadi kesedihan saya tu dalam tu kata memang saya ni orang kata apa? Supaya orang kata matilah kan. Sebab kata saya tak boleh nak buat apa lagi dah. Tak nak keluar macam mana? Nak keluar memang tak boleh. Kalau keluar lagi kena lah, memang mati lah. Walaupun 20 tahun telah berlalu, pertempuran di Somalia masih menghantui diri Rizal. Pada zahirnya, dia kelihatan normal. Tetapi, parut kecederaan akibat ditembak masih jelas kelihatan. Masa saya kena tembak tu, bahagian hadapan dia baru lintas tau. Macam bangunan tu, macam bangunan tepi tu kan, lorong. Saya baru lintas. Baru lepas saya seorang je. Kan driver duduk depan, tengah-tengah kan tu kereta kan. Kereta kira bangunan tu saya baru lepas sikit je lah. Baru lepas diri saya, tu yang saya nampak peluru sampai tu. Tak sempat nak ke depan, ke reverse pun tak sempat. Kan? Terus down ke belakang, gam kena ke sini. Kalau tak ke belakang rasa kena kat pinggang, kat badan kan. Masa saya nampak peluru sampai tu, saya tolak ke belakang yang kena peha saya tu. Belum nak tembak tu kami dah masuk bila nak sampai tu, tapi apa satu dia buat halangan di jalan tu kan. Bila halangan di jalan tu saya pun lapor kepada Ketua Bandar. Ketua Bandar saya lah, Tuan Janidi tu. Lepas tu dia kata saya bergelepur okey sebelah kanan ada halangan, depan tak boleh lagi. Belah kiri ada laluan. Dia kata anda masuklah, anda masuk kiri. Saya nampak Rizal masuk lorong. Sampai saja lorong, saya nampak kereta Rizal ditembak. Saya nampak bahagian depan tu meletup. Rizal punya lah, bahagian belah kanan dia, belah kiri kereta dia. Saya beritahu Mak Saleh, dia pun tak pernah cakap orang putih kan. Beritahu vehicle breakdown, lebih kurang dah kan. Lepas tu lari masuk rumah. Kenderaan Sabri yang berada di belakang kenderaan Rizal turut ditembak dan musnah. Mereka berjaya keluar dan cuba membantu Rizal.
Terlangkah kat dalam tu, saya pergi ke ruang pandu. Saya tengok steering kereta Rizal yang tadi yang kita tembak tu dah tercabut. Saya cakap, Corporal, kereta dah steering tercabut. Lepas tu, saya pun ambil senjata yang melekat dia sebab saya tak ada senjata. Saya angkat. Lepas tu, dalam tu punya ada askar kita. Dalam tu ada Koponayan dengan Rizal. Masa tu, saya tak boleh bergambar Rizal tu siapa. Siapa dia. Sebab apa dia cakap Rizal dia. Dia kata Rizal cedera. Sabri, tolong keluar dapatkan bantuan mereka ayam. Dalam masa yang sama saya sebab pada tu saya kosongkan minda saya. Dia kata seorang anggota kita dah keluar tapi tak balik dia. Tak sampai balik. Itu keberdolahan. Dia turun. Lepas tu dia cakap saya pun turun bawa senjata tanpa peluru. Dan otak saya cakap aku mesti sikit selamatkan kawan aku yang. Reinforce the ceasefire. I need your help. Please. Please help me. What's up? What's going on? My friend, America army also injured. Please help me. No. Please. No. Please. We have too many wounded here. Also, we have wounded inside. I also need my life. Your friend, America inside the vehicle. Please. How many Americans out there? Too many inside. Too many. I need your help. Please, please help me. On me. Go, you keep going, man. But I don't have ammo. Give me ammo. Here, my place. We got you. I got you. I will. Go. Big seat, man. On me. Go. Come on. Mak Saleh tu datang terus jemput dia. Saya dengan Mak Saleh tu bawa masuk rumah. Masuk rumah tu lah. Tunggu berapa jam nak boleh keluar dari tu. Saya yang koyakkan dia punya seluar tu untuk nak balut. Di sini, kaki dia, di sebelah kiri ni, kulit ni bergulung ni. Saya nampak keadaan macam mana dia bergulung, dah terbakar, ketembak, bergulung ni. Saya yang koyak ni. Saya koyak, saya gunakan bandage yang kat saya belakang, saya ambil, saya balut. Kemudian, yang sebelah ni saya koyakkan juga.
Sabar Izan. Masa tu tak fikir pasal pegang lah. Masa tu nampak family semua, nampak mak semua, nampak kawan-kawan semua kan. Hilang lah dunia dah. Tak nampak lah dunia, nampak benda lain lah. Kan? Memang dah kata orang nazar dah. Dah sampai macam tu lah. Nafas saya lah. Tak boleh nak nafas normal kan. Tersangkut-sangkut lah. Cakap Allah memang tak ada harapan dah masa tu. Kan? Rizal pun duk bagi duk berwasiat kat saya apa semua dan kita pun saya meleleh mata kan masa tu kan. Dan masa tu saya pun duk tenang je Rizal. Bila cari nampak Rizal nak tutup mata je, saya tampar muka dia. Rizal, beri. Tu lah, saya tak boleh tengok dia pejam mata. Saya tak mahu, saya tak nak dia pejam mata. Izan, bangun Izan. Kau jangan tidur. Izan. Bangun. Kau jangan tidur. Bangun. Kau jangan tidur. Kau jangan tidur. Bangun. Kan? Lepas daripada tu, saya rasa macam saya ni masih boleh, saya masih hidup lagi kan. Saya cakap dalam hati saya hidup lagi, saya terus berjuang. Kan? Saya akan kuatkan semangat kan. Orang mereka datang nak bawa treasure apa. Saya bagi dalam treasure, keluar daripada kawasan tu kan. Okay, we must move now. Yes. Aladon, give me treasure on. Pasukan tentera Malaysia dari Company B yang dikerahkan menuju ke lokasi helikopter terhempas tidak menjangka menghadapi tentangan sengit pihak pemberontak. Sampai sahaja checkpoint 9 kami agak menurun. Jalan tu agak menurun dan masa itu lampu jalan terang menderang. Itu yang kita pelikkan. Ada lampu jalan. Sebelum ni kami meronda lebih kurang 5 bulan sebelum tu memang tak, lampu jalan memang tak ada. So di sini nampaknya pihak militer telah bersiap sedia dan telah membuat perkiraan yang terlalu baiklah untuk kita sebagai seorang askar. Memandangkan Aidit juga adalah bekas student taktik di US. So dia dah tahu segala-galanya. So bila sampai mendekati Olympic Hotel, kami telah ditembaklah bertubi-tubi ataupun diserang hendap.
So apa yang kita buat pada masa tu, kenderaan yang paling hadapan cuba keluar daripada kawasan membunuh mereka lah, kawasan killing area Aidit. Tapi pergerakan masa tu agak terbatas oleh kerana jalan tu sempit, kiri kanan ada bangunan. Setelah hampir 2 jam bertempur, mereka berjaya meloluskan diri dengan bantuan tembakan dari helikopter. Satu platoon masuk ke hadapan untuk mengambil anggota US yang terperangkap dalam tu. Dikabarkan ada 60 orang. 60 lebih orang yang duduk di situ, yang mempertahankan kumpulan itu, yang mempertahankan helikopter yang jatuh di celah bangunan. Tapi bahaya yang dihadapi belum reda. Tentera Malaysia seakan-akan terperangkap di kawasan pemberontak. So pada masa tu saya pun meneruskan perjalanan sehinggalah kita dah berada dekat dengan target yang kita hendak pergi tu, dan jalan masa tu semakin sempit. Dan pada jauh saya dah nampak ada satu cahaya, iaitu luminous stick yang dah dibaling oleh grup yang terperangkap tu untuk bagikan saya indication di mana dia berada. So bila saya nampak yang itu, saya pun maklumkan platoon saya untuk kita bergerak lagi membelok ke kiri. Jadi kiri tu jalan tu besar sikit lah pada jalan yang sepatut saya masuk, okay? Besar sikit, dan di situlah mulanya pentempurannya lagi hebat lagi lah, sebab di situ dah kepungan daripada Malaysia tu dah makin ramai di situ, sebab dia cuba untuk membunuh kesemua tentera US yang terkepung di situ. Saya platoon di tengah. Di depan ada lagi 4 biji kenderaan, kemudian kenderaan Wellington bawa platoon saya. Jadi saya hanya berada di bahagian tengah, dan platoon saya ni menjaga kawasan tengah tu ya, supaya musuh tak merapat. Platoon yang diketuai Lieutenant Muda Hairul Anwar berjaya menjumpai helikopter Black Hawk yang terhempas. Namun, tanggungjawabnya masih belum selesai. Kalau ikut operasi tu sekejap dah habis dah. Tapi disebabkan dia nak keluarkan ada mayat juruterbang dan kru dalam helikopter yang dah meletup di tepi bangunan, itu satu proses yang lama, dan di situ yang lama yang kita nak keluarkan mayat yang ada di situ. So US punya motto adalah left no man behind. So itu yang kita nampak, yang kita boleh menjadikan satu pelajaran, left no man behind because of moral yang kita kena jaga, kita kena pertahankanlah. Bila keadaan itu dah menjadi tampak panjang, dan saya pun berfikiran, ini kalau saya lama lagi kat sini, sasaran dia mungkin ke saya pula. Jadi saya dah maklum kepada dia. Pada masa tu saya tidaklah keluar terus. Saya turun daripada kenderaan, pergi ke tepi pintu, saya panggil tentera US untuk menggunakan tali wincing yang ada pada kereta tu untuk ikat di bahagian belakang helikopter, dan saya akan tarik helikopter keluar untuk memudahkan mayat tu keluar. Someone! I need a winch! Open the tab! So bila dah buat macam tu, dah ikat, saya pun tarik helikopter tu, bawa dia keluar sikit supaya memudahkan dia orang keluarkan mayat dalam tu. Proses itulah yang berjaya bawa keluar mayat pada masa tu.
Lebih 2 jam mereka cuba mengeluarkan mayat askar Amerika dari helikopter. Keadaan itu membahayakan kerana pihak pemberontak dapat mengesan kedudukan mereka dan mula menyasarkan serangan dengan lebih tepat. Bila dah lama, dia orang dah dapat tahu dah saya duduk situ. So dia boleh dah tahu kedudukan saya, dia orang tembak mortar. Tapi masa tu ialah kuasa Tuhan jugalah. Kuasa Tuhan pada saya, memberi hint kepada saya. Masa tu saya rasa tak sedap hati masa tu. Saya beritahu driver saya, dia cakap dia, "Wan, kamu gerak ke hadapan sikit sebelah kanan. Saya tak sedap hati, Wan." Dia pun cakap, "Baik tuan." Masa dia bergerak saja, mortar jatuh. Itulah satu pengalaman saya. Kalau saya tak bergerak hari itu, memang mortar tu jatuh betul-betul ke dalam saya punya tarik punya kompartmen tu. Memang terus ke dalam kereta. Hanya Tuhan yang tahulah apa jadi dengan kereta saya. Tapi sebabkan saya bergerak sikit, mortar tu jatuh betul-betul di tepi tarik saya. Kena bahagian tepi, menyebabkan tepi itu pecah, tarik itu pecah dan terus meletup terus ke bawah dan kereta saya 4 terangkat lah. Lempah macam tu. Dalam pergerakan balik tu, US punya askar semua naik kita lah. Ada yang berlari sebab tak cukup, tak muat nak bawa kan. Ada seorang tu dah naik kereta saya, dia pegang kaki saya ni, dia pegang saya. Dia tanya saya pada mana, saya cakap Malaysia kan. Itu yang dia cakap, pegang kaki saya, thank you Malaysia, dia pegang. Kan? Saya duk kuih-kuih kaki macam tu kan. Saya cakap dia, kita nak tengah tembak ni kan. Dia duk pegang kaki kita, thank you Malaysia kan, macam tu kan. Sampai tahap macam tu lah kan. So dia cakap bila nyawa tu nak orang cakap dah hilang, dengan tiba-tiba miracle kan, orang datang selamat, kau bernyawa balik kan, keluar balik, satu benda tu. Tak kira lah dia special forces ke apa ke semua kan. Waxaanahay maguuraan ninkii hooyo baanahay, madaxii dalkiino laga maarmi karino, matalaysa qaranimo. Waxaanahay maguuraan ninkii hooyo baanahay, madaxii dalkiino laga maarmi karino. Walaupun Somalia kini lebih tenteram, ia masih dibayangi keganasan perang saudara yang mengakibatkan lebih 500,000 orang terkorban. Kesan-kesan tembakan pada bangunan lama masih jelas kelihatan. Stadium Mogadishu ini masih kelihatan seperti 24 tahun dulu. Di sinilah tentera Malaysia dan Amerika Syarikat berkumpul setelah mengharungi pertempuran sengit di Pasar Bakara. Ten-ten dengan azan subuh semua menembak ni berhenti. Semasa bang tu dia pun berhenti tembakan,
Yang kita ni pun semua pakat berhenti tembakan. Dalam waktu bang subuh tu. Masa tu tentera US dia rapat kat balik kat kereta kita. Yang mana ada tu dia naik balik kat kereta yang dia naik tadi kan. Dalam suasana yang agak tenang itu, tentera Malaysia mengambil kesempatan untuk berundur. So apa yang kita takut apabila kita keluar lambat lagi, kita tahu taktik orang Somalia ni, penyokong-penyokong Aidid ni, dia akan buat demonstrasi. Dia akan kumpul demonstrasi semua. Dalam demonstrasi tu ada anggota militer. Anggota militer ni akan bunuh kita. So kita punya sebagai peacekeeper ataupun peace enforcer masa tu, kita punya syarat-syarat adalah tidak boleh mencederakan orang awam, membunuh ataupun orang awam adalah tanggungjawab kita untuk membantu mereka. Sama ada mereka di belah mana pun kita kena buat je tu. Kami diarahkan untuk berundur ke Stadium Mogadishu, iaitu satu kawasan yang kata ada perlindungan lah. Jadi Stadium Mogadishu ni adalah base Pakistan. Suasana kat stadium tu nampak kelam kabut juga kan. Dengar orang berlari kat sana, berlari kat sini kan. Selepas saya keluarkan mayat apa semua sekali, itu saya duduk dekat tempat berehat yang dia bagi tu sambil minum air. Diorang tengok kita sama ada kita ada kecederaan. Kadang cederaan kita tak sangka. Kan? Dalam keadaan bertempur kita kadang tak tahu, kadang-kadang kaki kita kena tembak kita tak tahu kan. Bila dah selesai baru kita tahu kan, tengok tak ada apa cedera, dia bagi tentera Pakistan bagi kita makan apa semua. Tapi masa tu kita macam dalam keadaan trauma kan. Saya duduk macam hayal tak tahu apa benda, dia jadi macam pemikiran kita hilang tau. Orang yang cedera, yang meninggal apa semua ni almost paruh lah. Ya US yang meninggal saja 18 kalau tak silap saya lah. Kita seorang yang cedera Rizal, yang teruk Rizal lah. Rizal menerima 30 jahitan di paha kirinya dan berada di ward selama 2 minggu. Doktor Pakistan yang merawat saya kan. Habis rawat tu terus hantar ke hospital Sweden. Dengan Eli lah sebelah saya. Mereka tu cedera, saya duduk sebelah dia. Sampai kat hospital, saya nampak landing point tu kat hospital, nampak dah doktor tunggu semua. Masa nak turun tu baru saya pengsan. Turun pengsan, tengok atas katil lah. Doktor tu cakap kalau saya pengsan masa heli tu terbang, mungkin awak dah tak ada lah. Kan? Walaupun peristiwa itu telah menelan korban jiwa dan mencederakan 9 rakan sepasukan, tentera Malaysia tetap meneruskan tanggungjawab yang diamanahkan pada mereka selama 3 bulan lagi di Somalia. Sebahagian besar anggota tentera Malaysia yang bertugas di Somalia masih muda dan tidak ada pengalaman medan perang. Tetapi terbukti mereka punya jiwa dan semangat yang besar. Keberanian mereka mengundang rasa hormat bukan saja di kalangan masyarakat Somalia tetapi juga pasukan tentera negara lain. Kita kenal dengan orang-orang penting tempatan. You are very good, sir. Your soldiers are very good. The American cannot fight, but your soldiers fight for the American. Batalion ke-19 Regimen Askar Melayu Diraja Mekanis telah menjulang nama Angkatan Tentera Malaysia di persada dunia. Semangat juang mereka-mereka yang terlibat ni amat tinggi. Tahap taat setia kepada ketua mereka amat tinggi oleh semua peringkat anggota. Dan yang lebih pentingnya mempamerkan tahap profesionalisme yang amat tinggi yang boleh dibanggakan oleh semua anggota tentera darat. Saya berharap
semangat begini akan terus kekal dalam tentera darat dan setiap anggota tentera darat. Inilah semangat juang yang kita inginkan dalam setiap anggota. Setelah 20 tahun, pada Disember tahun 2013, Amerika Syarikat akhirnya mengiktiraf pengorbanan dan sumbangan tentera Malaysia dalam operasi menyelamat tentera Amerika di Somalia.